Para muslimah, khususnya kalau muslimah yang dah berusia 40 tahun ke atas. Angkat tangan 40 tahun ke atas. Takut campur dengan anak ni. Okey, Masya Allah, ramai. Selalu yang first class memang 40 tahun ke atas. Ya, sama macam Ustazah. Kita sudah melalui sebuah kehidupan muslimat yang kita tahu di mana kita nak cari dan di mana sebenarnya nilai kepada sebuah keindahan dan kenikmatan hidup. Setuju ataupun tidak? Kita dah lalui. Mungkin boleh jadi yang muda-muda ni tuan-puan sekalian, mungkin boleh jadi keliru lagi, tak jelas lagi. Tapi tak padan tuan-puan kalau kita yang dah usia 40 tahun ke atas tapi nak keliru lagi, itu orang kata apa, tak padan, dah lalui dah hidup tu. Kita sangka nikmatnya hidup kalau aku ada banyak harta. Agak-agak setuju tak dengan kenyataan tu? Ayat penyata tu setuju tak? Tak, bukan di situ letak nikmat hidup. Sudah-sudahnya tuan-puan sekalian, orang yang banyak sangat duit ni, dia pun tak tahu nak buat apa dah duit dia. Dia serabut dah tengok barang dalam rumah dia banyak sangat. Dia pun pening kepala dah fikir macam nak jual benda-benda tu. Nak buat program amal lah macam apa. Sebab apa, dia serabut dah tengok barang banyak kat rumah dia. Dulu mungkin kita sama dengan dia merasakan nikmat itu ada pada harta benda dan kemewahan. Sedap tengok orang kaya, kan? Betul tak? Dulu-dululah. Sedapnya tengok orang kaya. Senangnya hidup dia. Ya, suami dia sediakan semua kat dia, kan? Ya. Lepas tu kita pun pandang suami kita, tak apa-apa. Kita tengok pun rasa macam-macam kat suami tu. Sebab kita compare dengan orang yang lebih mewah. Kita banding dengan orang yang lebih kaya. Kadang-kadang datang perasaan tuan-puan sekalian, anak-anak, ada orang tersilap mengukur nikmat hidup pada kecantikan. Ya, kita tengok tuan-puan yang selalu sampai sakit-sakit, yang selalu sampai menghabiskan lagi duit untuk kecantikan dia, orang cantik ke orang tak berapa cantik? Orang cantik. Orang tak berapa cantik, dia dah redha. Dia pun tahu kalau dia buat pun lagi banyak duit dia habis. Ya, orang dah cantik tapi tak puas hati lagi. Allahu Akbar, buat lagi. Cuba tanya dengan orang-orang yang seperti ini, nikmat tak hidup dia? Tak. Sakit lagi ada tu kat Kuala Lumpur sana tu, ya. Kat Perlis tak ada lah kot. Ya, cucuk sana, cucuk sini, masya-Allah. Itu macam dah jadi trend sekarang. Ustazah pergi ceramah-ceramah pun kadang-kadang orang duk tanya, Ustazah pun tak tahu nak jawab lagu mana dah. Ustazah, apa hukum sulam bedak? Ustazah ingatkan berbedak. Ustazah kata sulam bedak tu apa? Dia kata sulam bedak Ustazah nak bagi. Dia pun cakap lah begini-begini. Tapi Ustazah kata macam mana kaedah dia? Barulah kita boleh menetapkan hukum hakam dia. Berbedak tak ada masalah apa. Dia kata tak Ustazah, sulam bedak. Macam-macam hari ni tuan-puan sekalian. Daripada satu teknologi kepada satu teknologi. Ini semua adalah demand muslimah, demand wanita. Demand ni apa? Cakap Melayu entah. Permintaan kaum wanita yang mungkin dia fikir menjadi cantik itu sungguh nikmat sekali. Marilah kita kata kepada diri kita tuan-puan sekalian, ubahlah sudut pandang kita terhadap nilai hidup ini. Yang sebenarnya tuan-puan sekalian, ada satu nikmat yang kita nak bincangkan pada pagi ini, benar-benar satu kenikmatan. Benar-benar satu kenikmatan. Ustazah mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bantu Ustazah untuk menghuraikan, menerangkan, sampailah para muslimah yakin dan percaya bahawa di antara kerugian kita adalah meninggalkan kenikmatan yang sudah sedia ada di hadapan kita, iaitu Al-Quran, kalamullah. Nikmat sekali. Ustazah nak cerita dulu tuan-puan sekalian,
pada bulan lepas, ya, ustazah dijemput untuk memberikan syarahan perdana di kalangan para muslimah sahaja, ya, bersama-sama dengan Puan Farhat Naik. Dia kalau bunyi naik-naik tu macam kenal je ustazah kan, ya. Bersama-sama dengan Puan Farhat Naik dan juga 2 orang anak perempuan beliau. Okey. Jadi ustazah wakil lah, ya, wakil orang Melayu lah, orang Malaysia. Slot ustazah tu tuan-puan sekalian, ustazah slot last sekali. Jadi sebelum ustazah tu 2 orang anak perempuan Dr. Zakir Naik, kemudian isterinya Puan Farhat Naik. Allah detikkan dalam hati, alhamdulillah. Sebab asal dia plan ustazah nak datang, ya, sebab cara penganjur cakap kat kita tu, ustazah nanti kami datang ambil lepas solat asar. Maknanya nak ambil ustazah datang masa slot ustazah saja. Tapi ustaz terfikir tuan-puan, kenapa mesti kita datang untuk slot kita saja? Lebih baik kita duduk daripada awal, kita dengar, ya. Jadi ustaz kata tak apalah, ambil ustazah lebih awal, ustazah nak berada bersama-sama untuk mendengar perkongsian anak dan isteri, ya, iaitu Puan Farhat Naik dan anak-anak dia. Dan itu merupakan satu perkara yang sangat ustazah syukuri, puan-puan sekalian. Bila duduk kat situ, ustaz sampai-sampai majlis sedang berlangsung, di mana para peserta diberikan peluang untuk bertanyakan soalan kepada anak perempuan beliau, iaitu cara dia, siapa-siapa pun boleh tanya, baca ayat dalam Quran tu, mana-mana ayat je, mana-mana surah, nanti minta anak dia sambung ayat tu. Ini macam tebuk-tebuk Quran lah ni. Ustazah yang ada kat situ pun rasa berdebar. Ya, dengan ramai dalam dewan tu kan, ustazah pun rasa berdebar. Ya Allah, kalau dia tak dapat jawab, sian lah pula kan, ya. Sebab semua orang tengok kat dia kan. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Semua soalan dia dapat jawab yang ustazah berada dalam dewan tu. Ya. Bagilah surah apa pun, ya, juzuk berapa pun, dah alhamdulillah, selamba dia jawab, dia sambung. Sehingga ada seorang muslimat tu, tuan-puan sekalian, dia kata dia tak boleh baca ayat Quran. Mungkin dia uzur kan, ya. Jadi dia kata dia nak baca maksud ayat Quran, tapi dia nak suruh tolong sambung ayat itu. Dia baca maksud, dia suruh sambung ayat. Agak-agak senang ke susah adik-adik? Cuba kalau ustazah buat, boleh? Bisa cuba, boleh? Siapa yang hafal 30 juzuk, kita cuba. Contoh macam ni. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Sambung ayat tersebut. Boleh? Itu tadi tu surah berapa tu yang ustazah baca tu? Yang itu pun, ya Allah, gelap tak nampak apa kalau kita. Ingatkan baca surah khabar tadi kan, ya. Kalau kita tak nampak apa, itu ayat Quran ke? Macam itulah dalam program tu tuan-puan, seorang sahabat tu dia bangun, dia bacakan maksud ayat Quran dalam bahasa Inggeris. Disambung. Dia jumpa ayat tu kat mana? Surah An-Nur, dia kata. Dia langsung baca ayat tu. Sebab orang tu bacakan terjemahan. Dia bacakan ayat tu dan dia sambung. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi bila masa Puan Farhat Naik memberikan syarahan, ada audien yang bertanya, bagaimana kamu didik anak-anak kamu? Bagaimana kamu didik anak-anak kamu? Sebab tengok depan mata tuan-puan, ini bukan ustazah dengar cerita orang. Ayah dia kita tahulah kan macam mana kan, ya, ingat ayat-ayat. Ini anak-anak. Ada orang kadang-kadang tuan-puan hebat mak bapak je, tapi anak-anak tak apa menjadi. Ya dah mak ayah pun sibuk ke sana kemari kan, ustaz pun takut kat fitnah tu.
ya. Anak-anak tak berapa menjadi. Tapi tidak keluarga ini. Ini kita nak tengok dari segi keluarga. Jadi orang tanya dekat Puan Farhat, macam mana kamu didik anak-anak kamu? Anak yang perempuan yang boleh tebuk Quran tadi tu kan, ya, dia dah 10 tahun bergelar hafizah Quran. Dan memang ingat, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka jawapan Puan Farhat naik tu Ustaz nak kongsi di sini. Antara jawapan dia. Pertama, ya, tak apa tuan puan jangan tulis dulu, ingat je dulu. Ya, siap ambil pen dah tu, ya. Pertama dia kata apa? Dia tanya, di rumah kamu ada tak kotak televisyen tu? Dia tanya tu dulu soalan dia. Oh, yang itu, Masya Allah. Siapa sini rumah dia tak ada TV? Angkat tangan, tak ada kotak tu. Siapa tak ada TV? Angkat tangan. Sungguh tak tanya ni. Siapa tak ada TV? Tinggi-tinggi sikit angkat tangan, tak ada TV. Ni nak bagi hadiah TV ni. So Ustaz Yusaini hadiah, ya? Masya Allah. Okey, baik, terima kasih. Kata Puan Farhat, dia kata, kita tak sedar kadang-kadang kandungan dalam televisyen itulah yang mendidik anak-anak kita. Ya? Bukan bermaksud tak ada yang baik dalam televisyen, tidak. Pasti ada yang baik, tapi tuan-puan, kita sebagai orang yang nak kontrol anak-anak. Kadang-kadang kita bagi dia tengok apa saja, kita tak kontrol, kita keluar daripada rumah, kita ada kerja lain. Lalu dia kata apa? Kita tak sedar pemikiran anak kita telah diisi oleh televisyen. Ya, pandangan anak kita telah ditentukan oleh televisyen. Kegemaran anak kita telah dibajai oleh televisyen. Di mana peranan mak ayah dia? Sempat ke tak sempat mak ayah dia, ya, balik tu nak cover balik tuan puan sekalian, semua yang telah diisi oleh apa? Oleh kotak 4 segi tu. Itu satu. Dan bukan itu perbincangan kita pada pagi ini. Yang kedua yang beliau sebut ialah, mesti sesibuk mana pun dalam sesebuah keluarga itu mesti duduk dalam halaqah keluarga, dalam keluarga kena duduk untuk sama-sama memahami, membincangkan, ya, diskusi tentang ayat-ayat Al-Quran. Mesti. Ya, itu peranan ibu bapa dalam sebuah rumah. Kena duduk, dengar anak baca, ya. Tanya anak-anak kita faham ke tak faham ayat ni? Apa maksud ayat ni? Itu ibu ayah kena jadi dia punya pemudah cara untuk anak-anak memahami Al-Quran. Itulah yang ustazah nak sebut pada pagi ini, para muslimah sekalian. Bagaimana tanggungjawab untuk kita menjadi pemudah cara kepada keluarga kita memahami Al-Quran, ini kena dilihat sebaik-baiknya. Takut bukan saja untuk keluarga, bahkan untuk kita juga, untuk diri kita pun, kita belum benar-benar faham Al-Quran. Sebab itu kita tak rasa nikmatnya bersama dengan Al-Quran.